Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan ahli saya akan membentangkan tentang beriman pada pada dan Tuhan. Sebelum kami memulakan pembentangan, saya nak perkenalkan ahli saya dulu. Terdapat saya, Hazira, Delisha, Saika dan juga Ariana. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pada dan pada. Pertama ialah pada. Pada dari segi bahasa ialah menyempurnakan sesuatu, manakala dari segi istilah bermaksud ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Sebagai contoh, Allah menentukan sejak azali untuk mencipta manusia di bumi. Seterusnya ialah qadar. Qadar dari segi bahasa bermaksud menyempurnakan pada sesuatu. Dari segi istilah bermaksud pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah. Sebagai contoh, Allah mencipta manusia yang telah mendiami di bumi. Kalau beriman pada dan qadar, ia bermaksud meyakini bahawa Allah SWT menentukan setiap perkara yang berlaku terhadap makhluk dengan ilmu dan ketentuannya. Sebenarnya ialah Allah SWT melaksanakan ketentuan tersebut mengikut ketetapannya. Contohnya dia macam kalau hampa kalau Allah dah ni yang benda berlaku, walaupun benda tu cepat atau lambat, benda tu tetap akan terjadi. Sebenarnya ialah semua perkara tertakluk pada kehendak dan kekuasaan Allah SWT, sama ada yang baik atau yang buruk. So walaupun benda tu baik atau buruk, kita tetap kena terima dengan hati yang seadanya. Dari tadi semua ketentuan Allah SWT mempunyai hikmah dan keutamaan. So kita kena bersyukurlah walaupun benda tu baik atau buruk, kita kena bersyukurlah benda tu jadi. Seterusnya adalah dalil nakli kewajipan beriman kepada qada dan qadar, surah Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maksudnya sesungguhnya kami menciptakan sesuatu menurut iaitu takdir atau ketentuan yang telah ditetapkan. Seterusnya ada jenis qada bersama contohnya. Qada ada dua, iaitu qada mubram dan qada mu'allaq. Okey, first qada mubram. Qada mubram bermaksud ketentuan Allah yang tidak akan berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan ketentuannya. Contohnya, bangsa dan jantina seseorang. Bangsa dan jantina seseorang tidak akan berubah. Contohnya kan, hampa tukarlah macam mana pun hampa kata hampa orang Cina ke apa ke, tetap akan sama juga. Bangsa apa adalah Melayu. Jantina apa adalah perempuan, dia tak akan berubah. Yang kedua, qada mu'allaq. Qada mu'allaq bermaksud ketentuan Allah yang akan berubah kepada ketentuannya yang lain bersesuaian dengan usaha yang dilakukan oleh hambanya. Contohnya, orang yang sakit ni dia teruk dah sakit dia, tapi dia doa, dia minta pada Allah untuk tolong dia nak sihat. Okay, so yang tu boleh jadi salah satu asbab produk dia boleh berubah. So contoh macam orang yang sakit ni kan dia diberi kesembuhan. Kesembuhan tu produk yang telah berubah. Produk yang asli dia orang dia sakit, and then dia berdoa itulah asbab atas kesembuhan dia tu. Seterusnya adalah konsep usaha dan tawakal. Usaha adalah berusaha menggunakan seluruh kemampuan untuk mencapai sesuatu perkara. Contohnya, kalau hampa macam nak ambil SPM, kalau hampa nak straight A, tapi kalau hampa tak ada usaha, hampa tak akan dapat straight A tu. Tapi kalau hampa ada usaha, insya-Allah Allah akan bagi keajaiban lah dengan usaha hampa tu. Sebenarnya adalah tawakal. Tawakal adalah menyerahkan sesuatu perkara kepada Allah dan yakin hanya Allah yang menentukan keberhasilannya setelah berusaha bersungguh-sungguh. Contohnya, kalau hampa dah usaha lah, hampa dah belajar bersungguh-sungguh, dah tengah malam, hampa dah study hard apa semua, hampa just bertawakal je kepada Allah, yakin yang adalah Tuhan jika itu kan. So akhir sekali, saya akan cakap pasal kesan beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ni dibagi pada tiga. Yang pertama ialah akidah, ibadat dan akhlak Islamiah. So akidah ialah mengelakkan diri daripada perbuatan syirik kerana yakin semua perkara daripada Allah. Kalau ibadat ni pula, dia adalah tekun beribadat kerana yakin semua rahmatnya daripada Allah SWT. Kita ada akhlak Islamiah. Akhlak Islamiah ni pun ada tiga, iaitu sabar ketika ditimpa musibah kerana yakin semua perkara ada hikmahnya. Lepas tu bersyukur atas kurniaan Allah kerana yakin
ianya adalah yang terbaik untuk kita. Lepas tu akhir sekali contohnya adalah berusaha mencapai kecemerlangan kerana yakin Allah memberi kejayaan kepada orang yang berusaha. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.